akan lain mengikut pembelajaran ini secara rakaman ya. Dan tahniah pada Haji Wan Zainuddin, dia selalu awal ya. So dia biasanya among the earliest. Ada juga lambat. Ada juga lambat. Sekali lah ya. Haji Wan lalu awal tapi Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Okey. Okey, saya akan mutekan dulu peserta. Walau macam mana pun, kalau ada soalan boleh bertanya ya pada bila-bila masa dengan meng-unmute-kan ya. Jadi unmute dah jadi perkataan Melayu sekarang ya, meng-unmute-kan mikrofon ya. Okey, saya terus berkongsi. Okey, kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina fi hikmatika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. So untuk panduan datuk-datuk, datin-datin kelada, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkongsian kita di pagi hari ini biasa kita akan secara lebih menyeluruh dan lebih detail ya. Sebab dia bukan macam masuk kelas ya. Masuk kelas kita akan belajar topik by topik ya. Tetapi bila kita belajar untuk mengenal kalimah di dalam ayat Quran dan juga memahami ayat Quran tu, kita sudah melakukan secara applied ya. Jadi bila kita nak memahami ayat Quran tu, dia disyarahkan dengan cara yang meluas dan detail, apa saja yang perlu diketahui ya, yang perlu kita ketahui dalam memahami ayat itu. Jadi pembelajaran pagi ini dia kira applied dah ya, applied dia cara detail dan secara meluas. Kadang-kadang perlu difahami konteks-konteks ya, konteks-konteksnya ya. Jadi pada tuan-tuan dan perempuan yang baru mengikut tu eloklah ya mendaftar kepada pembelajaran yang lebih khusus, yang lebih asas lah kata ya, asas, supaya perempuan mengenal aspek-aspek bahasa Arab Al-Quran tu dari kumpulan-kumpulan kalimah dia, iaitu sama ada ismun ataupun fi'lun ataupun harfun secara asas. Sebab ismun tu pula banyak pula jenis dia, fi'lun pula banyak pula jenis dia, dan harfun pun banyak jenis. Pada masa yang sama kita juga akan menerangkan kaedah-kaedah yang digunakan dalam ayat Quran tu. Jadi itu pun ada bahagian-bahagiannya ya. Dalam kelas asas tu biasa kita ada lebih kurang dalam 15 topik ya, 15 topik untuk kita memberi kefahaman asas kepada kalimah Al-Quran ya. Jadi dengan pengetahuan tu, syarahan pagi ni kita akan dapati dengan lebih lancar lagi lah ya. Cara kedua ialah terus sajalah ya, kalau tidak mengikuti kelas-kelas yang lain tu disebabkan oleh faktor masa dan sebagainya, jadi boleh teruskan je mendengar dulu ya, mendengar dan bertanya. InsyaAllah kita cuba buat perkongsian yang terbaik ya. Okey, saya teruskan dengan perkongsian senarai-senarai kalimah yang dibangunkan daripada
Qaf Waw Lam yang dipaparkan dalam digital Al-Quran corpus.com ya, arabiccorpus.com. Sekarang ni kita melihat secara imbasan iaitu ulangan kepada beberapa kalimah yang telah pun kita pelajari sebelum ni, di mana kita ada peluang kita akan mengembangkannya perbincangan itu dalam konteks ayat tu dan memberi makna kepada ayat-ayat tu supaya kita dapat melihat ya konteks dia ya, apakah contextual application ya kepada kalimah-kalimah yang kita pelajari ya. So sekarang ni kita memasuki bahagian waqalati di sini. Nanti ya tak kongsi lagi ya. Sudah ya, sudah. Okey, sebelum ni kita berkongsi tentang apa? Yaqula ya. Yaqula di dalam ayat 102 Al-Baqarah kita ada kalimah yaqula. Jadi tuan-tuan diharapkan sekarang sudah mengenali lah ya, mengenali apa. Ini adalah fi'il mudhari' maklum wazan 1 yang mansub ya, dia untuk musanna ya, fa'il dia adalah 2 orang ya. Sini pun ada diberitahu bos tu untuk 2 orang kerana 2 orang itulah yang berkata ya dalam bentuk mansub ya. Bahasa Inggerisnya mansub ni apa dia? Untuk kalimah kata kerja subconjunctive ya, itu mansub bagi kata kerja ya. Kalau kata nama dia panggilkan accusative ya. Dan yang kata kerja dia panggil subconjunctive. Tetapi apabila kalimah mudhari', fi'il mudhari' digunakan dalam bentuk i'rab yang marfu', dia akan mengambil bentuk ini ya. Ini adalah kata kerja juga dalam bentuk fi'il mudhari'. Apakah tanda fi'il mudhari'? Adalah ya di hawalannya. So dua-dua ni ada ya ni, itu menunjukkan pelaku kepada perbuatan itu iaitu dia ya, ataupun mereka. Dalam konteks ni mereka berdua lah ya. Ni ya dengan alif nun di baris bawah tu untuk mereka berdua yang marfu ya, yakni ya dengan alif mereka berdua yang mansub ya. Tu beza dia. Okey. Kenapa sini mansub? Kerana ada kalimah mansub, harfun nasab kita panggil, iaitu hatta, maka kalimah ni akan menjadi mansub. Sedangkan ini tidak ada apa-apa kalimah lain yang mempengaruhi, dia akan mengambil i'rab yang marfu' ya. Dan satu lagi kata kerja di hujung ni adalah dalam bentuk nahi, larangan ya. Fala takfur, janganlah. Maka janganlah ya. La asalnya adalah harfun nafiyah, tetapi apabila dia berjumpa dengan ta ni iaitu fa'il kepada fi'il mudhari' yang majzum, so dia akan menjadi fi'lun nahi ya, fi'il larangan ya. So ra tu dimajzumkan ya, sebab bentuk semua bentuk larangan akan mengambil i'rab yang majzum ya. So dalam konteks ni takfur ialah untuk mufradah fa'il yang singular lah. Kalau ramai dia akan jadi apa? Fala takfuru. Fala takfuru. Okey. Itu yang kita sudah buat semalam ya. Kita dah habis di situ. Kita meneruskan dengan mengenal kalimah-kalimah lain. Yang ini kalau tuan-tuan lihat di sini kita sudah jumpa ya. Ini daripada asalnya ialah
asalnya ialah taquluna, ya. Taquluna iaitu fi'il mudhari' maklum, wazan satu jamak yang asalnya ialah marfu', ya, tetapi dalam konteks ni dia menggunakan waw dan alif ziyadah tu menunjukkan dia majzum, ya. Majzum kenapa? Ada la di sini, ya, dengan ta menunjukkan kalimah ni adalah fi'il nahi sekali lagi, ya, iaitu apa? Melarang, ya, melarang, ya. Kalau marfu' dia hujung dia adalah waw nun, ya. Tengok ada tak sini waw nun? Sini tak ada, ya. Kat bawah. Ni dia, ya. Dia taquluna, ya. Ini marfu' dia. Okey, tetapi apabila membentuk fi'il nahi, so dia tidak boleh mengambil bentuk marfu' lagi. So bila tak boleh marfu', dia akan menjadi majzum. Majzum, waw nun ni ditukarkan kepada waw alif ziyadah, ya. So itulah berlaku di sini. Kenapa dia majzum? Sebab ada lam nafiyah, ya. Lam nafi itu menjadikan dia dalam bentuk larangan, ya. So bermakna dalam ayat ni maknanya ada melaranglah, ya. Jadi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu, janganlah kamu semua berkata, larangan, ya. Janganlah kamu semua berkata apa? Ra'ina, ya, ra'ina, tetapi katakanlah, katakan, yang ni dah jadi amar pula. Yang ni nahi, larangan, ya. So yang ni pula amar, ya. Kedua-dua nahi dan amar mengambil waw alif ziyadah di hujungnya kerana dia kedua-duanya mengambil i'rab yang majzum, ya. Jadi Allah kata janganlah kamu kata ra'ina, tapi ya, katakan unzurna, katakan unzurna, ya. Itu dia arahan Allah kepada Bani Israel, ya, yang suka memutarbelikkan percakapan, ya, daripada Nabi Musa, ya. Bila Nabi Musa menyampaikan sesuatu, mereka pusing-pusingkan bunyi itu, ya. Jadi dia mengubah makna, ya. Jadi Allah turun ke ayat ni untuk memberi amaran kepada mereka dan memberi larangan, melarang mereka. Okey. So kalau kita kenal waqulu, dan kita fahamlah yang ni, ya. Waqulu ini ayat yang samalah, ya. Waqulu unzurna, lepas tu sekali lagi fi'il amar, sekali lagi arahan wasma'u, ya, dan dengarlah kamu semua, ya. Ini ayat yang sama sebenarnya. Okey. Yang ni kita sepatutnya sudah mengenal, so saya tak perlu nak syarahkan lagi, ya. Dia adalah waw atifah ataupun waw istiqfinah yang bergantung kepada ayat sebelumnya, ya. Qalu maknanya mereka telah berkatalah, ya. Itu fi'il madhi yang maklum dan jamak, ya. Okey, qul kita sudah bahaskan sebelum ni, tak perlu. So hari ini saya nak memperkenalkan kalimah waqalati, ya. Ada terdapat dua ni, ya. Dia sebenarnya ayat yang sama ni, ya. So dia sambungan. Waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in, lepas tu yang ni sebenarnya sambung, ya. Menyambung ayat ni, ya. Mulanya dikatakan dalam ayat ni siapa yang berkata? Al-Yahudu. Al-Yahudu, qalat ni maknanya berkatalah, ya. Cuma dia ada ta ni adalah menunjukkan
kalimah ini adalah kalimah muannas, ya. Ya, dan ta maftuhah. Ta maftuhah. Ya, ta maftuhah ni asalnya ialah sukun, ya. By itself dia sukun, tetapi bila ada kalimah al-yahudu ni fa'il dia tu, sebab lam mati tu, jadi ta yang mati tu perlu dihidupkan dengan baris bawah, ya. So jadi saya tunjukkan macam mana pembentukan dia. Okey. Waqalati ni ialah asalnya daripada juga 3 huruf akar macam biasa, ya, iaitu qaf, waw dan lam, ya, menjadi kata dasar qala, ya. So biasakan tuan-tuan praktis menulis ni dan biasakan dengan pembentukan kalimah, ya. Jadi qala adalah kata dasar yang bermakna berkata, ya, letak berikan beratas, maknanya berkata. Kemudian dia mengambil bentuk kata terbitan fi'il madhi muannas, ya. Muannas. So muannas ialah qaf, alif, lam baris atas dengan ta yang sukun, sakinah. Nah, ya, qaf. Ta ni menunjukkan fa'il, ya, fa'il kepada pelakunya yang muannas, ya. Jadi apa masalahnya ialah qalat, ya, sini qalat, kemudian ada kalimah al-yahudu, ya. Okey, kita tuliskan dia sekali, al-yahudu, ha baris depan, dua. Okey. So apabila ada qalat, fa'il dia al-yahudu, kita kena baca macam mana, ya? Kita kena baca qalat al-yahudu. Jadi tak boleh nak wasal, ya. Ada satu huruf ta yang mati, nak disambungkan dengan lam yang mati tak boleh sebut, ya. Sukun dengan sukun tak boleh disebut. Kalau nak menyebutnya kita kena baca secara bukan wasal, kena menyebut satu-satu dia. Qalat al-yahudu, ya. Jadi sedangkan baca Al-Quran kena baca dalam secara wasal, ya. Kenapa kena baca wasal? Sebab ada alif lam wasal ni, alif lam hamzah wasal ni, jadi kenalah baca dia secara wasal. Daripada qalat tu sekalikan dengan al-yahudu. Jadi cara nak membetulkan pembacaan tu dalam tulisan ataupun dalam bacaan tu, kita kena sebut, hidupkan ta ni dengan baris bawah, ya. Jadilah qalatil yahudu, ya. Qalatil yahudu. Itulah. Ini dia punya fi'il madhi dia yang muannas. Al-yahudu bermakna automatically dia adalah muannas, ya. Dia adalah muannas. Tetapi muannas ni bukannya muannas yang asal, ya, bukannya hakiki. Muannas ni dia banyak jenis, ya. Ada muannas yang pada hakikat dia muannas, ataupun bukan pada hakikat dia muannas, ya. So dia adalah kata apa tu? Muannas dalam konteks, ya, muannas dalam konteks.
So al-Yahudu ni ialah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu bukanlah perempuan ya. Kumpulan manusia orang-orang Yahudi itu ialah dalam bentuk muzakkar ya. Pada hakikatnya dia adalah muzakkar, tetapi dalam konteks ayat ini dia mengambil peranan sebagai muannas mufradah. Muannas mufradah itu dalam bentuk kita panggilkan morfologi ya, dalam bentuk bahasa. Dalam bentuk hakikat dia bukannya muannas. Ya. Kerana apa dia nak mengambil peranan sebagai muannas mufradah kerana yang ini adalah muannas mufradah ya. So bermakna kata kerjanya dengan fa'ilnya ya perlulah selari ya daripada gender dia dan daripada bilangan dia ya. Begitulah yang berlaku kepada yang ini. Konstrak ni kita panggil apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah ayat fi'liyah ya. Apakah ayat fi'liyah? Ialah satu ayat yang bermula dengan kata kerja. Bermula dengan kata kerja dan diikuti dengan fa'ilnya, maka dia mengambil mufrad muannas ya. Semua kata kerja untuk jumlah fi'liyah mengambil bentuk singular, sama ada lelaki atau perempuan ya. Kalau perempuan muannas, jadi dia adalah singular muannas ya. Kalau lelaki, kalau muzakkar sebagai contohnya qala Musa ya, sebagai penjelasan yang sini wa iz qala Musa, siapa yang berkata? Telah berkata Musa ya. Mim waw okay. Barikalah. Okay. Okay, lihat di sini, ini pun ayat fi'liyah ya, is jumlah Arab, jumlah tu ayatnya jim mim lam ta marbutah ya. Okey, mungkin saya letak sini ya, supaya tuan-tuan nampak ya. Kalau kita cakap je tak tunjukkan, nanti dia tak apa kemas lagi ya. Tak apa, kita take time ya. Kalau tidak nanti dengar je tapi apa yang sebenarnya ya. Ramai yang kadang-kadang dia mendengar je dia tak faham. Jumlah jim mim la ta marbutah fi'liyah fa ain lam ya ta marbutah sekali. Itulah dipanggilkan apa? Jumlah fi'liyah ya. Jumlah ialah ayat, fi'liyah ialah kata kerja ya. Itu dia panggilkan. Dia bermula dengan kata kerja, jadi kata kerja dan diikuti oleh fa'il dia, pelaku kepada kata kerja itu ya. Okey. So dalam konteks ni, ini jumlah fi'liyah yang muannas. Okey, kita ambil mim Allah kotak berkaki waw, lepas tu nun. Mana nun? Sini nun yang tasydid. Tidak sekali. Okey, dan sa ya. Jumlah fi'liyah muannas ya. Okey. So yang ni apa pula? Jumlah fi'liyah jumlah fi'liyah
Qalat. So, kenapa jadi macam ni? Qalat. Sekejap ya. Kita nak copy yang ni. Copy bawa ke sini. Okey. So yang ni qala Musa ialah jumlah fi'liyah muzakkar. Ka tasydid dengan ra. Itu beza dia, ya. Satu jumlah fi'liyah muannas qalat, asal dia qalat, lepas tu dihidupkan ta dengan baris bawah qalatil yahudu, ya. Okey. Yang ni pula qala Musa masih lagi bermula dengan kata kerja. Fa'il dia ialah Musa. Ya, perhatikan kata kerja akan sentiasa mengambil bentuk singular, ya. Di sini walaupun ramai orang dia tak boleh plural, jamak, ya, tidak boleh. Dia kena mengambil singular. Yang ni pun sama, ya. Walaupun fa'il tu ramai. Ya, itu karakter jumlah fi'liyah. Ya, apa contohnya? Tu ada satu muskil ni. Ya. Kalau kita jumpa ta tu dia tanwin, dia bertemu suasal, kita kena tu tambah nun wiqayah. Latinnya tu apa? Juga latinnya tu maknanya apa keadaan bisa? Itu tak boleh dalam konteks ni, ya. Itu konteks kata nama, ya, yang bertanwin. Ini kata kerja tak boleh. Tanwin. Kata Cuma kerja. tak tahu apa nun wiqayah tu peranannya bila menyambung membaca tinil. Tapi Dia mengambil nun kecil dari bawah je lah. kata nama tu, Dia mesti kata nama, ya. Yang bertanwin hanya berlaku pada kata nama, ya. Itu lain pula tajuk tu, ya. Tak ada kena-mengena dengan tajuk sini. Okey, saya nak berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan, apabila jumlah fi'liyah fi'il dia, ya, mesti sama ada mudhari' ataupun madhi, dia mesti dalam bentuk mufradah, ya. Walaupun fa'il dia jamak. Okey, kita ambil contoh apa dia? Ya. Saya letak kat bawah contoh dia. Bukannya Musa seorang, of course lah, ya. Katakanlah yang berkata tu ramai orang, iaitu allazina. Ya, allazina. Zai baris bawah dengan ya, nun. Tu. Ya, allazina ramai, ya. Ni jamak ni, bukan allazi tak ada nun. Kalau tak ada nun tu dia singular lah. Itu jelas lah, ya. Tapi sekarang ni allazina ni ialah ramai. Jadi tetapi kata kerjanya masih lagi singular, ya. Bukannya qalul lazina, tidak ada. Ya, dia qalal lazina. So sama ada fa'il dia singular ataupun fa'il dia jamak, kata kerja dalam jumlah fi'liyah, ya, tetap singular. Okey. Sebab itulah sini dia singular, ya. Sama ada muzakkar ataupun muannas dia tetap singular, ya, mufradah. Walaupun al-yahudu ni ramai, ya, bukan seorang tu, ya. Mungkin ratus-ratus, ya. Tapi qalati, bukannya qulna, ya. Kalau kalau perempuan ramai dia akan jadi qulna, ya. Qulnal yahudu, tidak. Okey. Itulah macam mana qalatil yahudu dibentuk di dalam ayat itu, ya. Kemudian waw ni tambah sajalah. Ya, bila kita, yang pentingnya nak mengenal yang ni, ya. Yang ni yang betul tu
isu dia ya, kata pokok dia yang ini. So waw ni ada tambahan sajalah. Ya, so itu dia ayat tu tambah saja dengan apa? Waw, jadilah waqalatil yahudu ya. Maka telah pun berkata orang-orang Yahudi. Itulah maksud dia ya. So apabila dia pada hakikatnya dia adalah masculine, dia adalah muzakkar, tetapi dalam konteks ini ya, kontekstual dia adalah isim muannas ya, yang isim muannas makrifah yang singular, mufradah juga. Menunjukkan satu kumpulan. Ya, satu kumpulan orang dia akan jadi akan dilihat sebagai muannas ya, satu kalimah yang muannas yang singular, jadi dia barulah sesuai dengan singularity kepada kalimah ini ya. So 7:47 laju ya masa. Okey. Tak apa, kita belajar pelan-pelan ya supaya kita mengenal ya. So yang ni adalah dipanggilkan jumlah fi'liyah muannas. Kalau yang ini dalam bentuk muzakkar, dia digunakan untuk apa? Jumlah fi'liyah yang muzakkar ya. Qala Musa ya, ataupun qala allazina, itu adalah jumlah fi'liyah muzakkar ya. So ini mufradah, yang ni secara jam'iyah lah ya, yang jamak. Ustaz nak tanya, macam mana nak tahu dia tu apa muannas tu, sebab dia tak ada tanda. Yang Yahudu tu kan. Ni tanda dia. Tanda dia Ni tanda dia. itu sebelumnya, kalau Yahudu saja tu tak ada tanda kan? Yahudu tak ada tanda. Ya. Sebab dia bukannya pada hakikatnya. Dia bukan pada hakikat ya, dia pada konteks. So kalau tengok pada ejaan perkataan Tapi tu dia tak ada sebab meski ya tu dia Yahudu ya tak ini ya tu untuk mudhari', bukan ini bukan mudhari'. Jangan jangan confuse ya. Betul. Okey. Okey, dia adalah apa? Orang-orang ni dia tidak muzakkar ya, tidak muannas. Wahai orang-orang yang beriman, satu kumpulan manusia dia adalah muzakkar. Itu pada hakikat. Sebab tu dah Allah menuju wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman yang ramai ni, campuran lelaki dan perempuan ni, dia adalah muzakkar. Ya, so dia maknanya pada hakikat dia adalah muzakkar, tetapi dia digunakan dalam konteks sebab menggunakan fi'il madhi muannas ni, so dia dianggap ya, dianggap dalam konteks bahasa dia adalah muannas yang mufrad ya, muannas yang mufrad, singular feminine. Okey. Kalau kita jumpa alladzina dia jamak. Ya. Nah, kalau alladzina hum mereka macam mana dudukan? Alladzina hum. Kalau allazina mesti hum lah sebab dia jamak. Oh, dia jamak. Tak boleh allazinahu, tak boleh lah. Oh ya. Okey. Mungkin bila kita melihat ayat tu nanti tuan-tuan akan lebih jelas ya. Saya pergi balik ke ayat tadi. Yang ini. Okey. Tengok di sini ya. Waqalatil yahudu. Ya. Begitu juga waqalatin nasara. Ya. An-nasara satulah kumpulan dengan sebagaimana al-yahudu, satu kumpulan lain dipanggil an-nasara, orang Nasrani itu, iaitu orang Kristian ya. So dalam konteks grammar dia juga mengambil
muannas mufradah, ya, sebab dia ada ta yang mati kemudian dihidupkan dengan baris bawah, jadi waqalatin nasara. Tetapi pada hakikat dia an-nasara bukannya muannas, ya, manusia, kumpulan-kumpulan orang Kristian tu ialah muzakkar, ya. Muskil. Jadi kalau tuan sebut hakikat tadi, dia hakikat adalah kedudukan ke atau mana? Tuan, hakikat. Bukan kedudukan, memang dia tu muzakkar, kumpulan manusia. Hakikat macam itulah. Hakikat macam itu. Ya, hakikat dia ya, kumpulan manusia ni dalam bahasa dia adalah lelaki. Oh. Ustaz, dan dia muzakkar tapi yang kita guna untuk muannas pula dia punya Ya, tu. dia dalam konteks morfologi, ya, dalam konteks bahasa, dalam konteks susunan bahasa. Dalam konteks penggunaan kalimah-kalimah, ya, bahasa dia dianggap sebagai singular muannas. Okey. Kalau kita nak tengok sebagai contoh, ya, al-yahudu ni, kita pergi ke ayat tu, dia daripada ayat yang panjang, ya, qalati tadi mana? Ialah yang inilah yahudu, ya, qalati. So kalau nak tengok al-yahudu tu, pergi ke depan ni rasanya, tekan ini dia pergi ke yahudu, bukan yang belakang, ya. Okey. Zanu mana situ pula perginya? Qalatil 2 1 3 betul, so ke belakang. Al-yahudu, ya. So al-yahudu, lihat di sini, ya, dia adalah maskulin, ya. Dia adalah maskulin. Pada hakikat dia maskulin, tapi dalam konteks bahasa ni, ya, morfologi dipanggil, dia adalah muannas yang singular. Yang senang je formula dia. Apabila nak menceritakan kumpulan manusia itu kepada satu kumpulan, ya, satu kumpulan nak jadi ramai orang nak dianggap dia sebagai satu kumpulan, jadi kumpulan tu mengambil bentuk muannas, bukannya manusia tu, bukannya orangnya. Ya, orangnya maskulin, ya, tetapi satu kumpulan tu dipanggil dianggap sebagai muannas yang singular. Jadi barulah dia sejajar dengan kalimah yang ni, ya. Begitu juga sini, ni pun samalah. Ini fi'il madhi singular muannas, jadi sini pun guna singular muannas, ya. An-nasara lah ya, orang Kristian, ya. Okey, cuma bezanya ialah yang ni bukannya yang ini adalah fi'il madhi, ya. Fi'il madhi muannas waqalati, ya, tetapi laisati ni asalnya ialah laisat, ya. Laisat adalah daripada laisa. Laisat daripada laisa. Laisa bukannya bukannya fi'il madhi sebagai yang ni, ya. So dia dipanggil fi'il madhi yang naqis, yang lemah, yang tak sempurna. So dia tidak mengambil peraturan fi'il madhi, ya, macam ni. Yang ini fi'il madhi muannas diikuti oleh fa'il, pelaku. Tapi di sini dia mengambil bentuk apa? Dia adalah akhwat, ya, iaitu saudara kepada kana. Dia dalam kumpulan kana. Laisa ni ialah sepupu kana, jadi dia mengambil bentuk bukannya ini fa'il, ya. So ini bukan fa'il, ini apa dia? Isim laisa. Dia panggilkan isim laisa. So isim laisa mestilah marfu'. Sebagaimana fa'il kepada fi'il madhi dia marfu', begitu juga isim kepada laisa pun juga
marfu'. Jadi an-nasara ni adalah marfu', ya. Dia juga mengambil bentuk dari morfologi plurality dengan apa? Dengan gender, ya. Plurality dengan gender dia juga akan dianggap sebagai muannas yang mufradah. Okey. Yang ni yang saya kata qala allazina tadi, ya. Dia tetap singular walaupun fa'ilnya yang jamak apabila ayat ni bermula daripada qala allazina ni sudah menjadi ayat jumlah fi'liyah, ya. Okey, so kalau tengok di sini banding dengan sini dia adalah orang yang sama tapi diterbalikkan, ya. Diterbalikkan, ya. Tadi orang yang berkata tu siapa? Orang Yahudi, ya. Dia mengatakan apa? Orang-orang Nasrani ni tak ada apa pun. Dia kata laisati ni maknanya orang Nasrani ni, orang Kristian ni tak ada apa-apa pun dia orang ni, ya. Act saja, atau dia Yahudi itu menuduh orang Nasrani. Tetapi lepas tu orang Nasrani balas pula. Jadi waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in. Jadi orang Nasrani pun jawab samalah. Ya. Orang Nasrani berkata orang Yahudi itu tak ada apa pun, ya. Tak ada dapat panduan yang betul, kelam kabut dalam hidupnya, kan. Mereka tu ikut syok sendirinya dan sebagainya. Itu maksud dia tu, ya, kepada orang Yahudi. Laisati itu maknanya bukanlah, tak ada apa pun, tidak ada mempunyai apa-apa pun, ya. Salam nyala kan? Salam nyala. Salam nyala kan? Dia, ya, blame. Dia yang ni tuduh ni, yang ni tuduh ni, kan. Macam itulah. Itu mana orang Yahudi dengan Nasrani itu sebenarnya macam itulah di antara mereka, ya. Tapi Allah kata wahum yatlunal kitab, ya. Sedangkan mereka tu sebenarnya membaca kitab Allah. Dua-dua tu membaca. Yahudi baca, orang Nasrani pun baca. Yahudi baca Taurat, orang Kristian baca Injil, tetapi dua-dua tu dia kelang kabut. Sama-sama kelang kabut dan dia sama-sama tuduh menuduh. Itu yang dimaksudkan dalam ayat ni, ya. So hari ni kita berhenti di situ dulu, ya. Tujuan tadi ialah untuk mengenal macam mana penggunaan waqalati, ya, dalam ayat, ya. Ini sebenarnya ayat yang sama ni, ayat sama yang di hujung ayat tadi panjang. Sampai sini pun masih lagi ayat yang sama tiga-tiga ni, ya. So insya-Allah besok kita sambung lagi, ya. Sama ada saya akan terangkan dalam konteks keseluruhan ayat tu. Lepas tu kita akan pergi kepada kalimah-kalimah lain yang kita belum bahaskan, ya, sebelum ni, ya. Okey. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekurang-kurangnya hari ini sudah dapat diperkenalkan dengan jumlah fi'liyah, ya. Dalam ayat Quran ni ada dua jenis jumlah, iaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah tu dia straightforward, ya. Dia senang, ya. Dia melibatkan mubtada dengan khabar, ya. Mubtada dengan khabar dan dimulakan dengan kata nama. Dan kata nama tu mestilah mengambil bentuk ma'rifah, ya. Itu pembentukan jumlah ismiyah, ya. Walaupun selepas jumlah ismiyah tu katakanlah dia ada kata kerja, ya. Kata kerja. So kata kerja tu pun adalah sebenarnya khabar, ya. Khabar kepada mubtada untuk jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah daripada perkataan fi'lun, iaitu kata kerja, dia bermula dengan kata kerja. Dan kata kerja tu mestilah singular, ya. Tidak ada kata kerja dalam jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah yang plural, tak ada, ya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.